感谢耶稣为我付上代价，因你受刑罚，我的平安；因你受鞭伤，我的医治；因你施加上怜悯和恩典，救赎我，赐我更新的生命。因你爱我，直到永远不更改，挪去我重担，是我的依靠。感谢耶稣为我受死，感谢耶稣为我付上代价，因你受刑罚，我的平安；因你受鞭伤，我的医治；因你施加上怜悯和恩典，救赎我，赐我更新的生命。因你爱我，直到永远不更改，挪去我重担，是我的依靠。因你施加上怜悯和恩典，救赎我，赐我更新的生命。因你爱我，直到永远不更改，挪去我重担，是我的依靠。因你爱我，直到永远不更改，挪去我重担，是我的依靠。挪去我重担，是我的依靠。Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 平安，姐妹们， Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan, kita masih boleh berkumpul bersama pada siang hari ini. 今天我们来有感恩的心，因为我们在这个中午还可以聚在一起。 Tiba saatnya kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. 我们还没听到之前，我们先来做一个简单的祷告。 Bapa, kami bersyukur sungguh atas kasih setia dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami sungguh boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, dan firman-Mu senantiasa melekat di dalam hati dan kehidupan kami. Pada saat ini kami mau kembali mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan dan diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus-menerus bertumbuh Tuhan di dalam firman-Mu sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Engkau pimpin Tuhan kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan manusia, ada dua masalah di dalam kehidupan manusia. 姐妹们，当我们看人生旅途的时候，我们看到有两个问题，在这个人生当中， Baik itu orang Kristen maupun orang bukan Kristen, selalu ada masalah ini. 无论是基督徒和非基督徒，都有这两个问题。 Yaitu manusia itu seringkali suka mengeluh. 就是一个人很爱发怨言， Ada masalah sedikit mengeluh, ada kesulitan sedikit mengeluh. 有一些的问题，有一些的麻烦，就发怨言了。 Dan yang lebih ironisnya lagi, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak orang itu mengeluh.
更可悲的就是我们可看到，随着时代的进步，越来越多人都在这个发言年当中。 Kalau dulu ada yang namanya generasi, katanya generasi baby boomers, yang orang tua katanya mereka sangat kuat, sangat militan sekali. 以前我们一个时代叫做 baby boomer. baby boomer 的婴孩时代，就是父母非常努力的养育着孩子。 Tapi sekarang generasi kita yang anak-anak remaja, anak-anak kecil namanya generasi strawberry katanya. Ketemu masalah sedikit aja itu lembek seperti strawberry. 现在的时代叫做草莓时代，就好像草莓这样，很容易碰到一点就烂掉了、坏掉了。 Kenapa dikatakan mereka dicap sebagai generasi strawberry? 为什么称他们为这个草莓时代的孩子呢？ Karena orang-orang atau generasi zaman sekarang ini lebih tidak tahan banting ketimbang orang-orang di generasi sebelumnya. 因为现在的少年人比起以往的前一辈的人，不大能够承受这些压力、重担、苦难。 Contohnya, anak-anak zaman sekarang baru dikasih PR sedikit susah saja, itu udah mengeluhnya minta ampun. 比如说，现在的孩子给他比较重一点的这个作业，他就在那里发言言了。 Sementara orang-orang zaman dulu bahkan sampai nggak ada listrik pun, mereka pakai penerang bagaimana caranya supaya bisa baca buku di malam hari. 在以往的时代，甚至还没有电流的时候，大家都用只是蜡烛或者是一些的油灯来怎么样想尽办法可以学习好。 Masalah sedikit atau mungkin sakit sedikit itu udah mengeluhnya minta ampun. 有一点问题，有一点身体有点不舒服，就开始发言言了。 Sementara orang-orang yang zaman dulu mungkin itu ada masalah apapun, mereka tetap teguh dengan pendirian mereka. 以前的世代人，无论遇到什么问题，他们都坚固他们的信念。 Lalu yang kedua adalah bukan hanya mereka mengeluh, tetapi orang zaman sekarang juga seringkali tak pernah merasa puas atau merasa cukup. 现代的人就是不单单爱发言言，就是对无论是什么很难会感到满足。 Contohnya sudah punya uang, tapi nggak pernah merasa cukup dengan uang yang dimiliki, selalu ingin lebih, ingin lebih. 比如说有一些财产了，但是还是觉得不够，想常常要更多，又要更多。 Kalau di siswanya udah dapat nilai bagus, tapi merasa nggak cukup, pengen dapat nilai 100. 比如孩子们在学校里，他的分数已经很高了，但是还是觉得不够，希望我可以得到所谓功课得到100分。 Ya, sikap manusia cenderung seperti itu, tak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. 所以人的性格倾向就是不满于现状。 Oleh karena itu orang-orang sangat sulit sekali untuk belajar bersyukur. 所以人很难学习到怎么样以感恩来生活。 Nah, hari ini kita akan bahas satu topik tentang hati yang bersyukur. 今天我们来学习一个功课，就是感恩的心。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita pikir di dalam kehidupan kita, kira-kira dalam seminggu kita bersyukur pada Tuhan berapa kali? 姐妹们，我们回顾一下，在一个星期当中，我们到底向神感恩了多少次？ Apakah setiap hari kita bersyukur pada Tuhan di dalam doa kita? 在我们祷告词中，我们有没有每一天都感恩呢？ Atau malah kita sama sekali nggak pernah bersyukur sama Tuhan? 或者是我们完全都没有感恩的心？ Kita terus-menerus menaikkan doa, kita memang berdoa, tapi di dalam doa kita, isinya semuanya itu adalah list-list permohonan supaya Tuhan kabulkan permohonan kita. 我们是的，每一天都有祷告，但是我们的祷告词就好像一个清单，我们所要的，我们所愿意的，我们的意念都好像清单这样一列系列的交给神，向神说。 Ya, ada banyak orang Kristen menaikkan permohonannya banyak sekali, tapi ucapan syukurnya di dalam doa tersebut satu pun nggak ada. 有的人把这些祷告词像清单这样的向神说出来，但是没有一句是主，我感谢你。 Apakah seperti ini doa orang Kristen yang sesungguhnya? 真正的基督徒的祷告词是这样吗？ Atau yang lebih parah lagi mungkin orang Kristen yang bahkan tidak berdoa, tidak bersyukur, dan kerjaannya mengeluh terus setiap hari karena Tuhan tidak memberkati hidupnya. 甚至有的基督徒不单单没有感恩，除了发言言之外，总是感觉神，你为什么不应允我的祈求呢？我所要的你都不赐给我。 Kalau kita berpikir-pikir, tentu hidup orang Kristen atau murid Kristus bukanlah seperti itu. 当然，我们要谨慎，真正的基督徒生活不应该是这样的。 Salah satu ciri dari murid Kristus yang sejati adalah mereka punya hati yang bersyukur.
真正的基督徒的生活应该是有感恩的心。 Mari kita sama-sama buka bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 107 ayat 1. 我们来打开经节，就是在诗篇107篇的第1章。 Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 你们要称谢耶和华，因为他本为善，他的慈爱永远长存。 Ya, di situ Mazmur mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. 这里告诉我们要不断的感恩。 Ya, ini adalah sebuah kalimat perintah kalau setiap kita umat Tuhan harus bersyukur kepada Tuhan. 成为基督徒，神命令我们要不断的称谢耶和华。 Lalu mengapa, pertanyaannya adalah mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? 那问题是为什么我们凡事要谢恩呢？ Nah, di situ si pemazmur melanjutkan. Yang pertama itu adalah sebab Ia baik. 因为他本为善。 Kita bersyukur pada Tuhan karena memang Tuhan itu baik kepada kita. 我们称谢神，因为神本来已经对我们很善良了。 Lumpang tanya ibu-ibu, apakah ibu-ibu merasakan Tuhan baik kepada ibu-ibu? 姐妹们，请问一下，你是否感受得到神正在爱你吗？ Kalau kita tidak merasakan kebaikan Tuhan, ya mustahil kita bisa bersyukur pada Tuhan. 假如我们没有感受到神的对我们的良善，不可能我们会有感谢的词。 Tapi mengapa banyak orang itu bisa merasakan kalau Tuhan itu tidak baik pada dirinya? 为什么有些人会认为神对我不好，对他只不好？ Mungkin secara mulut ya orang-orang tertentu bisa berkata, oh Tuhan itu baik. 也许在嘴巴上我们说神是良善的， Tapi di dalam hatinya dia merasa, oh Tuhan itu nggak baik sama saya. 但是在内心里面他说神啊，你对我都不够良善。 Kenapa Tuhan nggak memberikan saya kekayaan? Berarti Tuhan nggak baik. 为什么神你不给我财富呢？那是因为说神对我不够好，不够良善。 Kenapa Tuhan biarkan saya sakit? Berarti Tuhan nggak baik. 神啊，你让我的这个病都没有痊愈，那神你就对我不够良善了。 Oh, kenapa Tuhan membiarkan saya terkena masalah ini itu? Berarti Tuhan nggak baik dong. 神啊，你让我碰到这个麻烦，碰到那个问题，因为说神你对我也不良善吗？ Kalau Tuhan itu baik, berarti Tuhan harus memudahkan semua kehidupan saya. 假如神是良善的，那神就让我所碰到的一切都是顺利的。 Inilah kesalahpahaman yang seringkali ada di dalam kehidupan banyak orang Kristen. 这就是我们在基督徒的生活当中错误的理解。 Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu baik kepada kita. 圣经告诉我们，神对我们是良善的，是对我们是带来益处的， Bukan berarti Tuhan itu memanjakan kehidupan kita. 而不是神溺爱我们的生活。 Ya, itu dua hal yang berbeda ya. 这是两个完全不相同的事。 Tuhan itu baik kepada kita. 神对我们是良善的， Buktinya apa? 它的证明是什么呢？ Jelas Tuhan masih memberikan saya dan ibu-ibu sekalian nafas kehidupan. 那其中一个就是今天神还给你给我这个气息， Tuhan itu baik. 神是良善的。 Kita bisa bertemu di sini saat ini dengan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan itu baik. 我们今天还能够聚在一起来聆听神的话语，这也是神的良善。 Kita diberikan kecukupan oleh Tuhan sekalipun kita mungkin tidak kaya raya seperti konglomerat. Ya, Tuhan itu baik. 今天我们纵然不像那个超级富翁、亿万富翁那样的富有，但是神还是照顾我们，神是良善的。 Tuhan tidak membiarkan kita melarat atau kekurangan. Kita masih ada tempat tinggal segala macam. Tuhan itu baik. 神不让我们露宿街头，神还为我们预备所有我们所需要的，神是良善的。 Semuanya sungguh membuktikan kalau Tuhan itu baik. 这一切都能够证明神对我们是良善的。 Kita bisa melihat matahari terbit dan terbenam, menikmati ciptaan Tuhan. Kan Tuhan itu sangat baik sebenarnya. 我们可以观看日出日落，我们也可以看到世界上到处都有美好的风景，这也是神给我们的良善。 Tapi ingat, Tuhan tidak pernah memanjakan kita. 但是我们要注意一点，神从来不会溺爱我们。 Ada waktu dan masa di mana Tuhan mengizinkan masalah dan kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita. 在我们生活当中，神允许有一个时候我们会碰到问题， Tetapi itu bukan berarti Tuhan jahat. 这不因为说神就是败坏的、恶毒的， Tetapi justru Tuhan itu baik dan sangat baik. 恰恰是神
是良善又有益处的。 Kenapa ibu-ibu yang dikasih Tuhan? 为什么呢？ Karena dengan masalah dan pergumulan tersebut, Tuhan ingin membentuk kita dan membawa kita semakin dalam mengenal Tuhan. 因为在这个问题当中，神要塑造我们，让我们能够活成像神要照他的旨意活的样式。 Masalah dan pergumulan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, Tuhan ingin agar kita melalui semua hal tersebut semakin bertumbuh serupa dengan Yesus. 接着我们所碰到的问题，这些纠结，神要我们越来越成熟，就好像神所想要我们成熟到那个地步。 Jadi sebenarnya Tuhan itu sangat baik. 其实神是非常良善的。 Kalau tidak ada masalah dan tidak ada kesulitan, bisa jadi orang-orang itu tidak pernah mencari Tuhan atau melupakan Tuhan. 假如没有问题的话，我相信很多人忘了神，也不会去寻找神。 Nah, kemudian di Mazmur tadi selanjutnya dikatakan, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Nah, pemazmur mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 因为在接下来，为什么我们要称谢耶和华？因为他的慈爱永远长存。 Iya, untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Berarti Tuhan mengasihi kita itu untuk selama-lamanya. 这些经文告诉我们，神爱我们是永永远远、永恒的爱着我们。 Bukankah fakta ini sudah seharusnya membuat kita sangat bersyukur kepada Tuhan? 这个事实是不是可以让我们有谢恩的祷告词呢？ Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau ada orang yang suka sama kita, belum tentu besok dia suka sama kita. 今天可能有某个人喜欢我，但是不一定明天后天他还是这样的喜欢我。 Hari ini bisa jadi ada orang yang menjadi teman kita, tapi besok atau tahun depan orang tersebut menjadi musuh kita. 今天有某个人跟我是好朋友，可能下个星期是明年他已经是成为我的敌人了。 Mengapa bisa terjadi seperti ini? 为什么会发生这样的事呢？ Ya karena hati manusia siapa yang tahu? 因为人心谁晓得呢？ Dan juga kasih dari manusia itu bisa berubah-berubah. 因为人的爱、人的情感是会不断的改变的。 Bahkan di dalam hubungan keluarga suami istri sekalipun bisa berubah kan? 甚至在夫妻之间原本的相爱，结果还是会改变。 Makanya kita bisa melihat kalau ada keluarga yang nggak beres, itu bisa bercerai suami dan istri. 所以我们常常会看到一个不和谐的家庭，没有爱的家庭，结果还是要离婚。 Di sini kita bisa melihat satu fakta, bahkan di dalam hubungan yang paling intim sekalipun antara suami istri, kasih mereka itu bisa berubah. 这里我们可以看到，最亲密的关系就是夫妻的关系，甚至因为他们不和谐、没有爱，变成分开、离婚也有很多。 Tapi di sini kita melihat bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. 我们从刚才读的经节，我们可以看到神的慈爱是永远长存， Artinya kasih Tuhan itu nggak berubah. 就是神的爱永远不改变。 Sekali Tuhan Yesus mengasihi saudara, untuk selama-lamanya lah Tuhan Yesus mengasihi saudara. 一旦主爱你，那他就永远的爱你。 Dan hal ini terbukti dengan sangat jelas melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika dia menebus dosa kita. 这可以从我们可以看到，主耶稣上到十字架上为我们的罪行而死，这份爱， Sungguh kasih yang begitu besar. 这是多么伟大的爱！ Jadi apakah kita masih tidak mau bersyukur kepada Tuhan? 难道我们不会因为这个爱、这份爱而献上感谢吗？ Maka dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang benar-benar mengalami kasih Yesus pasti akan punya hati yang bersyukur. 所以我们可以看到，一个经历了神的爱的人，他一定会不断的有在他生活上有感恩。 Tapi orang yang belum mengalami kasih Kristus atau belum mengenal Yesus, mustahil orang tersebut bisa bersyukur. 但是一个在基督以外或者还没有认识基督的人，他感受不到主对他的爱，所以他不会有感恩的心。 Sebaliknya mereka akan hidup mengeluh dan fokus dengan kesulitan-kesulitan mereka dan fokus dengan mengejar apa yang mereka tak pernah merasa cukup. 所以这样的人，他们就会活在不断的发言，不断的寻找为什么他们不会感到满足的因缘。 Maka pada akhirnya ketika firman Tuhan mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, 所以最后圣经告诉我们要向神感恩。 maka firman Tuhan menganjurkan kita supaya kita hidup dengan hati yang bersyukur setiap hari.
所以这里经节告诉我们要每天活在感恩之中。 Kita tidak lagi fokus pada masalah kita yang membuat kita mengeluh. 我们不再活在专注在我们所面对的问题。 Kita tidak lagi fokus pada pencapaian kita yang tak pernah puas atau tak pernah cukup itu. 我们也不会专注在我们永远达不到很多问题感到不满足的世界上。 Tapi kita bersyukur setiap hari kepada Tuhan yang sudah menciptakan dan menebus kita. 但是我们要献上感恩，因为神创造了我们，也救赎了我们。 Oleh karena itu mari kita lihat kembali ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sudah berapa lama kita hidup? 所以再次的回顾，姐妹们，我们活到今天有多少岁数了？ Saya sejauh ini 31 tahun Tuhan telah menuntun perjalanan hidup saya. 我为你传道，直到今天我已经31岁。从我幼孩到现在，我看到神怎么样的引领着我。 Ketika saya melihat kembali masa lalu saya, sebenarnya ada begitu banyak hal yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. 当我回顾以往的时候，我会感觉到神怎么样的一路上的引领着我，牵引着我。 Mulai dari hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. 从很小的问题一直到我碰到的大问题，神都引领着我。 Saya mengingat ada suatu waktu ketika ini seperti hal kecil ya, ketika menyeberang jalan, tiba-tiba ada motor yang kencang yang saya nggak lihat, untung saya nggak ketabrak. Saya pikir itu adalah pemeliharaan Tuhan. 我想起一件事，当我过马路的时候，有一辆非常快速的车，刚巧从我的旁边经过，但是它一点都没有碰到我。我感受到，我觉得这是神的保守。 Tapi ironis ya, terkadang saya rasanya tidak bisa bersyukur untuk hal-hal yang kecil seperti itu. 但是有的时候我不会觉得这个小小的事情，因这个小事情我献上感恩。 Atau saya melupakan segala kebaikan Tuhan selama ini. 可是我已经忘记了神这么长的时间来的保守看顾吗？ Nah, kemudian juga ini waktu saya masih bayi saya nggak tahu ya. Tapi kata orang tua itu waktu saya bayi itu saya lasak sekali tidur dan saya terjatuh dari spring bed. 这件事我忘了，因为我还是婴孩。当时我的父母说我这个孩子是非常调皮的，非常好动，然后我就从床那里滚到跌在地下了。 Nah, jadi akhirnya itu namanya kalau bayi kan kepalanya itu masih lembek ya. 当然，姐妹们晓得，婴孩的这个头部还是非常的软，因为他的这个骨头还没硬起来。 Nah, jadinya ini belakang kepala saya ini agak datar sebenarnya. 所以威力传道的这个后脑这边这一部分是比较平。 Tapi untungnya saya nggak geger otak gitu loh ya, masih bisa seperti manusia biasa. 可幸的是我没有脑震荡，所以今天我还是活得好像平常的人一样。 Iya, jadi ketika saya flashback kembali masa lalu, bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saya sungguh merasa sangat bersyukur kepada Tuhan. 所以当我回顾我的这个到今天的岁数，我非常感恩神一路上的同在保守看顾。 Saya percaya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan pasti lebih banyak lagi, mungkin ada yang 60 tahun, 70 tahun Tuhan Yesus telah memimpin kehidupan ibu-ibu. 我相信姐妹们，无论是你的岁数今年多少，60、70还是80，你一定感受到神一路上怎么样保守看顾了你。 Nah, pasti ada lebih banyak lagi hal-hal yang bisa ibu-ibu pikirkan. Coba pikirkan selama 60, 70, 80 tahun, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk ibu-ibu. 当然，姐妹们，你可以回顾一下，神在你整个人生当中为你做了什么。 Maka kita akan menjadi orang yang sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. 所以我们会成为一个不断感恩的神的儿女。 Dan ketika kita memiliki hati yang bersyukur ini, itu bukan hanya tanda kita murid Kristus sejati, tapi ada manfaat yang besar juga untuk kita sendiri. 当我们过着感恩生活的时候，不意味着我们就是真正主耶稣的门徒，但是有其他的益处的。 Yaitu kita nggak merasa stres lagi. 因为我们不会感到受压力了。 Kenapa? Karena kita nggak mengeluh, kita nggak mengejar hal-hal yang terlalu tinggi lagi. 我们不会发怨言，为着是一些我们碰到的事情在发怨言，我们也不会不断的要得到更多、更大的事件而烦恼。 Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. 我们会因为神已经赐给我们的而献上感恩。 Karena kita nggak stres, kita bersyukur, maka tentu ketika kita punya hati yang bersyukur, kita akan hidup dengan penuh semangat menjalani hari-hari kita.
因为我们不发怨言，我们没有攀比，我们也没有追求过量的，那我们的生活就充满了喜乐和平安。 Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur pada Tuhan sebab Tuhan itu baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 所以姐妹们，我们要活在每天感谢当中，因为他的良善以及他的慈爱永远长存。 Mari kita semakin hari semakin bersemangat menjalani hari-hari kita dengan hati yang bersyukur kepadanya. 让我们度过的每一天，我们能够靠着感恩、喜乐的来生活下去。 Amin. Amin. Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Bapa, sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini mengajarkan kami agar kami senantiasa memperoleh hati yang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Mungkin terkadang di dalam hati kehidupan kami masih lupa untuk bersyukur atau mungkin sulit untuk bersyukur atau malah mengeluh Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni kami Bapa, dan firman-Mu hari ini mengajarkan kami betapa pentingnya kami sebagai orang Kristen untuk memiliki hati yang bersyukur. Sebab Tuhan, sekalipun Engkau tidak memberikan apapun kepada kami Tuhan, tapi Engkau telah memberikan yang terbesar kepada kami, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kami. Sungguh Tuhan, ketika kami boleh mengenal Engkau, kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan pengharapan jaminan hidup kekal di surga. Itu membuat kami harusnya untuk bersyukur setiap hari kepada-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan ibu-ibu komisi wanita dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sekian puluhan tahun Engkau telah memimpin mereka Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh memiliki hati yang bersyukur. Ketika kami mengenang kembali masa lalu kami Tuhan, apa yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, biarlah kami semakin lagi bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 愿神祝福我们每一位